النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء كان معي في الجنة. Ketua kerja kita ni ada dua bahagian sah-sah. Satu kerja tepat teh, iaitu masa kita duduk rumah. Yang kedua khuruj, iaitu kerja keluar. Sebagai tertib asalnya 3 hari sebulan, 40 hari setahun, dan 4 bulan sama hidup sekali. Jika ada takaza perlu, maka kita nak tambah. Jadi 4 bulan setiap tahun kan, sebagai tertib asal. Jadi dalam khuruj ribu-ribu amalan. Dalam makami ribu-ribu amalan. Sebab itu kata Mana Ilyas, bila kita buat sebelah kita keluar kuat, jaga, tapi makami kita longgar, maka supaya kita buat kerja 50%, separuh. Kalau kita buat kerja tepat teh, tapi keluar kita lemah, maka supaya kita kerja separuh. Tapi kata Mana Ilyas rahmatullah alaih, apa yang kita boleh buat, maka kita buat sempurna. Dengan kita buat sempurna apa yang kita boleh buat, menyebabkan kita ada kekuatan boleh buat apa yang kita tak boleh buat. Mana kalau kita boleh keluar dengan sempurna dah, tepat tu tak boleh buat. Kita sempurnakan keluar kita tu mulai. Apa amalan-amalan masa kita keluar kita jaga, maka kekuatan yang kita boleh situ menyebabkan kita boleh buat usaha makan. Jadi kita tak boleh buat ni bukan masalah daripada luar, semua masalah daripada kita, dalam diri kita semua. Kita lemah, kita tak ada semangat, kita tak ada hati nak buat ke mana tu. Pasal hak luar tu ya duduk di kita. Kata sibuk dengan kerja, kalau kita ada kekuatan, sibuk sana pun boleh buat. Sebab itu sempurnakan apa yang kita boleh buat, maka Allah SWT akan bagi kekuatan kita boleh buat apa yang kita lemah. Apa yang kita lemah kita boleh buat. Usaha makami ni tuan-tuan Mana Ilyas SWT dia letak atas 5 amal. 5 amal. Atau bercahaya-bercahaya itu banyak lagi lah. 5 amal iaitu taklim di masjid, taklim di rumah. Itu satu. Sempurnakan taklim di masjid sehingga menekat sampai setengah jam. Tapi bukan mula dengan setengah jam. Mula dengan seberapa banyak sekadar mana orang kita boleh terima. Oleh kerana kerja ni bukan kerja sore, kerja berjamaah. Oleh kerana kerja ni bukan kita sore, tapi praktis sekali. Maka mula daripada sikit kepada banyak. Dari 5 minit kepada 10 minit. Kau naik, tapi target kita naknya 2 bulan setengah jam sehari. Itu taklim harian untuk masjid.
Dan kita baca fadail amal, dan ada 2 lagi, iaitu 3 lagi fadilat sedekah. Dan musim haji kita baca fadilat haji. Bulan Ramadan kita baca banyak fadilat Ramadan. Semua fadilat-fadilat ni tuan-tuan kita baca untuk kegairah. Kita puasa puasa ingin dalam hati kita. Jadi biasanya bila peniaga dia nak jual barang dia, kalau dia royak banyak sekali fadilat. Kalau nak jual kereta dia royak fadilat. Sehingga hati kita wasana. Ada sekali kita pergi beli kereta bin di Hadjai, 2.930.000. Hati dok mahal saja. Hati dok wawih nak tak sih. Pergi dengan dia kecil 10 minit ya. Oh ya, fadilah. Kalau kita rasa kata kereta ni tak ada sayap, boleh terbang. Oh ya. Ya bayar duit 2.930.000. Kalau saya bayar duit dia kata nah, lah mana pun nak ingat dia kata kereta ni. Jangan pramat. Lah nak ingat. Kata apa tak royak dulu. Kita bayar kata dugah tanah berik pun tak ada apa hak dia royak. Bayar kata fadilat kelebihan ini menyebabkan hati kita rasa nak satu-satu benda. Mana Ilyas rahmatullahi alaih usaha dia supaya setiap lapisan manusia ada keinginan gairah untuk amal agama dalam kehidupan. Maka dia suruh mana Zakaria rahmatullahi alaih hipung segala fadilat. Sebab itu bila kita dengar fadilat menyebabkan ada kegairahan. Sikit-sikit masuk dalam hati, sikit-sikit tiap-tiap hari menyebabkan orang yang lemah dia boleh buat amal. Orang yang lemah dia boleh buat amal. Kata Syekh Waliullah rahmatullahi alaih, untuk orang awam ni kena adakan satu tertib supaya menguatkan dia untuk beramal. Orang awam. Kalau kita ni banyak ke orang awam. Ada juga ulama orang alim, tapi tak banyak. Orang awam ni anak bila dia gairah, bila dia ada kehendak keinginan untuk beramal, maka tak ada cara lain tu melainkan kita buat dengan cara ramai-ramai, cara berjamaah. Ada banyak orang-orang yang sebut kata dalam fadail amal ni ada banyak hadis dhaif. Ini betul kerana hadis dhaif ni kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih boleh kita guna hadis dhaif untuk fadail. Hadis dhaif ni tak boleh guna 2 perkara. Satu bab i'tiqad, yang kedua masalah hukum. Bab i'tiqad tak boleh guna hadis dhaif sebagai istinbat hukum. Dan masalah hukum tak boleh guna hadis dhaif untuk istinbat sahbatan hari halal semua. Tapi untuk kegairahan ni kita boleh buat. Kata Meji Mihrab rahmatullahi alaih, bila kita dengar fadilat, maka dia akan masuk dalam hati sehingga kita boleh amal. Itu setiap orang kalkun dalam fikir macam mana tempat dia hidup. Setiap masjid yang dia tanggungjawab, macam mana nak hidupkan ta'lim supaya orang-orang tahu nilai. Bila satu benda kita tahu nilai, kita sayang. Bila satu benda kita tahu harga, kita sayang. Tapi kalau kita tak tahu harga, kita tahu. Orang tua-tua bila kita gizalah kecil-kecil, dia kata dia ada cerana suti.
Kiana Pini. Orang mari tak beli 10,000 lebih. Sungguh dulu tak ada apa kali harga, tapi lah ni 10,000 lebih. Tak kata jual tak? Ada jual. Jangan. Buat kata mahal tu kuasa saya. Lepas tu fadilat ni tuan-tuan dia royak tentang kelebihan. Bila kelebihan tu masuk dalam hati, rasa saya pada satu-satu amalan. Sebulan 2 bulan tu mana orang kena dengar dengan tebal juga. Ada dengar dengan tak perhati, duk ambil adat gitu ya. Tapi bila dia masuk dalam hati, dia akan jadi amalan. Bila dia masuk dalam hati, dia akan jadi amalan. Sebab tu kita orang buat kerja dakwah kena fikir. Masjid ada, balasah ada, kita tanggungjawab berapa? 15 ke 20 ke. Nak fikir nak buat lana hidup taklim hari. Lepas tu orang baca taklim tu kena dengar hikmah. Pasal kerja dakwah ni kalau tak ada hikmah bukan dakwah. Tak ada hikmah bukan dakwah. Dan kita buat dengan hikmah, Allah SWT akan zahirkan ribu-ribu kebaikan. Allah SWT akan zahirkan ribu-ribu kebaikan. Kalau kita tinggal hikmah, maka akan timbul ribu-ribu fitnah. Akan timbul ribu-ribu fitnah. Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran, siapa yang Allah SWT bagi hikmah. Mana orang ni Allah Ta'ala bagi hikmah ke dia, maka akan datang kebaikan yang banyak. Khairan kasira, kebaikan yang banyak melalui hikmah yang Allah SWT bagi. Itu tuan-tuan, kita mula dengan sikit dulu, 5 minit, 2-3 hadis. Tapi kau melekat. Tengok suasana keadaan dalam masjid kita. Kalau orang tu kau tambah suka, kita mana kata sebab Nabi kata nak uji satu benda ke orang tu, kena tengok orang terima dulu. Bukan kita bui sehingga orang lari. Aisyah radhiyallahu ta'ala royak seorang sahabat, aku nak bersai kembang beberapa perkara. Pertama sekali, dalam syarah kamu, kecep kamu ataupun dakwah kamu ni, jangan buat orang putus asa. Mana bila dengar kita kecep ni jadi rasa serga payah masuk. Perasaan itu jangan biar. Bila kita royak sesuatu pada orang tu rasa mudah. Serga ni tak payah mana. Mana Yusuf Allah besok royak. Serga bukan payah masuk, dia kata. Bila kaki kiri kamu boleh hinjak nafsu, maka kaki kanan kamu boleh hinjak pintu serga sahaja. Bila kita dengar kata macam ni, rasa mudah. Dan yang kedua, Aisyah kata, mu jangan berdoa, mu jangan minta dengan Tuhan jadi supaya ngasih supaya patung. Bila doa supaya ngasih supaya patung. Aisyah kata benda ni sahabat-sahabat tak bisa buat. Nabi SAW juga pesan kepada Mu'az bin Jabal bila Mu'az nak tolak pergi ke Yaman. Nabi turun ada jalan, Mu'az ada jalan, Nabi turun. Akhir sekali Mu'az tak ada apa lagi, ya Rasulullah. Kalau kata Mu'az pergi sana, mu jangan buat orang sana tu putus harapan. Putus harapan maknanya tak boleh masuk syurga mau baik ni. Jauh dengan syurga mau baik ni. Ataupun macam-macam lah kata yang menyebabkan orang putus asa. Lepas itu dalam kerja ni kena penuh hikmah. Orang masuk kat kita tu, kecak kita, dua ekor patah tu rasa ada harapan untuk syurga. Ini kita nak fikir hidup. Atau kita ahli fikir tu. Fikir supaya hidupkan usaha makami tempat kita. Pertama sekali, taklim di masjid. Orang keluar, orang tak keluar, bukan masalah.
Bukan nak keluar semua kampung kita tu maksud. Tapi maksudnya bila usaha dakwah hidup, maksudnya supaya setiap orang di kampung kita duduk oleh amalan agama, supaya diri dia, masa dia, harta dia guna kena dengan kehendak Allah SWT. Keluar ni kadang orang tak boleh keluar, ada mak pun sakit, ayah pun sakit, tak ada siapa cara dia nak keluar lah. Sahabat lagi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ya Rasulullah, abang mak sakit ni, lepas tu ni masa jihad siapa, abang lawaklah. Nabi kata, klik cara ke mak kamu, itu tugas kamu sekarang. Itu tuan-tuan, usaha supaya setiap orang di kampung tu hidup dalam amal agama. Ya, hikmah dengan lemah lembut, dengan akhlak yang comel, kecepat yang mana tak sakit hati orang dan sebagainya, supaya mereka hidupkan agama dalam kehidupan. Pasal janji keselamatan bukan janji orang keluar, janji keselamatan bukan janji orang wagah, janji keselamatan dunia akhirat, iaitu iman dan amal. Allazina amanu wa amilus solihat, orang yang ada iman, ada amal soleh, orang ini selamat dunia akhirat. Orang yang Allah SWT akan bagi syurga, iaitu orang yang iman dan amal yang soleh. Lepas tu rumah kita pun nak fikir juga macam mana kita nak pergi duduk taklim. Kerana kita kena buat suasana agama bagi suasana agama. Biar ada suasana agama rumah nak buat lah. Kalau kita royak dengan tak tahu cara, ataupun kita buat dengan fikir kita, kadang-kadang mari jadi paksa. Agama bukan paksa. Agama bukan paksa. Allah SWT bagi tahu tidak ada paksa dalam agama. Agama tak boleh paksa. Kalau kita paksa anak kita semaya, masa kita ada dia semaya, masa kita tak ada dia tak semaya. Kalau kita paksa orang tina kita, ahli kita supaya baca ta'lim, masa kita ada dia baca, masa kita tak ada dia tak baca. Lebih-lebih lagi masa kita mati, kalau orang masuk pula nak kahwin dengan dia, kalau orang dakwah dia tak sih. Dia akan bagi tahu kata dia tak sih orang dakwah, dia puas. Dia duduk dengan orang dakwah mari 20 tahun, puas. Kasar, jokoh, murih. Nak guat tak boleh nak buat apa tak boleh sikit aku. Tak kubur jokoh, tak kas tukar, murih. Jangan dengan cara murih kita pimpin keluarga kita. Pimpin nak bini dengan cara murih, cara ngepek deh, cara ngepek, cara maki, cara sepak tendai tu bukan cara dia. Tidak ada laki-laki yang lemah lembut dengan isteri lebih pada suami aku. Itu perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha, seorang orang kata, tak ada orang yang lemah lembut dengan isteri lebih pada suami aku. Bergurau, tewah lari, pakai tolong buat masak, tolong basuh, tolong apa, itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan sekali, kadang mandi sekali, bergurau semua. Sehingga bila akhir sekali Nabi tewah lari dengan Siti Aisyah Allah. Orang Arab ni bila dia umur dia banyak, dia kau gemuk, itu lari Allah. Kata Nabi SAW, Aisyah berkali ni gemuk doa sampai Tuhan Allah. Dulu benar dia masa muda-muda tu lagi tewah benar Aisyah, tapi Nabi tua tu benar Nabi SAW. Dia kata keluarga dia duduklah tu, bawa jalan, kata jaga-jaga sekali, rehlah, panggil rehlah, saya panggil tasnacah, dia panggil buku fikir dan sebagainya. Dalam rumah, dan cara dalam rumah yang Mona Ilyas SWT iaitu hidup taklim.
supaya orang lain boleh dengar berita sama berita akhirat, dengar berita syurga, dengar berita neraka, dengar mana targhib dan tarhib. Berita gembira pun dengar, berita menakutkan pun dengar. Bukan bini itu takut kita, dia bini takut kita, dia tak ada agama. Bini takut ketuk lelaki itu bukan agama. Kita nak betul supaya bini kita takut ke Tuhan. Bila dia takut pada Allah, dia akan hormat kita. Bila dia takut pada Allah, dia akan taat kepada kita. Kita takutlah kita, dia tak taat kepada Allah SWT, saja juga. Itu anak bini adalah amanah daripada Allah untuk kamu. Tuhan kata anak binimu amanah. Anak binimu adalah amanah. Ada setengah tempat Allah SWT bagi tahu anak binimu tu seterumu. Ada seteru kamu. Seteru mana tu? Hari ni kita buat tak molek dia, buat tak kena dia tak ada agama lagi kehidupan. Apa Tuhan sekali lagi dia hadur habis. Mu duk semaya sore, mu tak royak kat aku, mu duk tahajud sore, mu tak royak kat aku. Kalau kita kata dia, aku royak dah, mu tak duduk. Dia kata apa mu tak godai aku? Apa mu tak paksa aku, apa mu tak godai aku, apa mu tak. Jadi anak bini kamu adalah seteru kamu. Bila kita terbih tak kena, maka dia akan jadi soalan besar di akhirat sekali. Saya ini seminggu temu sekali, 2 kali, kalau jauh setahun 2 tahun temu sekali. Tapi bini anak duduk sekali sama. Apa kesalahan dapat kita lah ni tak wani, tapi dapat Allah SWT sekali lagi, ya habis. Satu. Habis itu amanah besar anak isteri. Bila kita buat molek, maka daripada anak isteri kita tu akan jadi untung dan laba yang besar. Itu nasib tak baiklah orang yang 4 bulan keluar sama, 4 bulan keluar sama, 3 hari keluar sama, tapi tak ada fikir untuk hidupkan amalan dalam umur ni. Ini orang nasib tak baik. Mana boleh benda molek dah, tapi tak pandang ngejah. Kita ada ngejah. Tak ada ngejah. Kalau pandang ngejah, pertama sekali hidupkan taklim dalam umur daripada sikit beberapa hadis kepada setengah je. Hidup taklim untuk gairahkan agama. Ada pada dalam itu betul dia sebagai dai dan daiyah. Betul keluarga kita tu laki-laki sebagai dai, tina-tina sebagai daiyah. Betul lah tu. Di samping kita taklim 5 hari, 4 hari, 7 hari atau berapa hari kita letak. Kita muzakarah nasibat sekali. 5 hari ni hari muzakarah nasibat sekali. Ataupun lebih dah tu, seminggu kan. Karena ada muzakarah nasibat. Kalau orang dalam umur kita tu, orang pandai-pandai banyak orang, kerkun banyak orang, maka boleh 3-4 hari sekali, 3-4 hari sekali. Kena betul fikir dia tu. Betul fikir ni penting. Bahasa Urdu panggil zihin. Zihin orang yang keluarga kita supaya matlamat hidup dia agama. Sahabat kata kami, maksud hidup kami akhirat. Kami tidak ada maksud hidup untuk dunia. Apa yang Allah SWT bagi pada kami, iaitu diri masa dan harta, kami guna benda ni semua ni untuk bina kehidupan akhirat kami. Bodohlah dia kata, bodohlah orang yang boleh modal mudah, duk guna modal untuk bina kehidupan dunia. Mana modal diri masa harta ni boleh guna untuk bentuk kehidupan akhirat, supaya akhirat kita tu comel. Dan orang ni orang cilik pasal apa? Modal dia boleh dia pergi buat benda kekal. Tapi sebab lagi tu boleh modal dah tapi pergi buat benda hak punah. Dunia ni benda binasa, dan tak ada satu benda yang Allah SWT cipta. Tak ada satu benda yang Allah Ta'ala jadikan dan Allah supuh banyak sekali lebih daripada dunia. Tuhan buat dunia ni, Tuhan cipta dunia ni, tapi Tuhan supuh. Mainnya senda gurau, tak ada harga, mata al-ghurur, qalil dan sebagainya. Mata
sebut-sebut Tuhan dalam Al-Quran tentang dunia tu tak ada harga. Tapi bila kita guna untuk bina kehidupan akhirat, maka dia ada harga. Air kucing hak tak ada harga tu, kalau kita perala ikut pohon kayu gemuk. Najis tak lembu tak apa tu tak ada harga. Tapi kalau kita kibuh pohonnya, pohon duku, pohon dokang, jadi baja. Dia kita guna. Kalau guna tak kena, maka jadi rugi. Guna kena dia lama. Itu betul fikir zihn orang keluarga kita supaya agama sebagai maksud hidup. Agama sebagai maksud hidup. Pasal benda yang kita nampak semua ni, kita nak tinggal. Kata mana Yusuf Rahmatullah, bila mu tengok orang jangok sore lalu tak pergi kamu, mu nak tengok jauh. Dia mana? Tengok kenapa kata satu hari dia akan jadi mayat. Satu hari dia mayat. Dah lepas jadi mayat 40 hari akan hancur jadi tanah. Tak ada lebih pada tu. Tengok umur besar comel-comel, kena ingat satu hari di tanah. Umur comel-comel ratus-ratus lapis ataupun 70 lapis. Katalah kocok sendiri, kocok sekaligus je. Terbalik sepanjang gelas balik. Tak ada apa sekarang. Dunia adalah tempat hidup sementara. Ada hadis Nabi SAW kata dunia adalah tempat untuk bagi orang tak ada tempat. Dunia ni adalah tempat bagi orang yang tak ada tempat. Ada macam kafir dan sebagainya di dunia ni tempat dia dah, pasal lepas dah ni dia tak ada tempat dah. Mereka neraka Allah SWT. Itu nak betul orang keluarga kita fikir akhirat. Mana fikir akhirat? Maka hidupkan taklim. Hidupkan taklim. Dan kalau boleh kita baca sendiri. Kalau mana sibuk sangat, tak kaza banyak, maka isteri kita mana cara taklim bela umur. Jangan ada satu rumah karkun pun yang tak ada taklim. Jangan biar. Hari ni tuan-tuan karkun kita tak nampak. Malah tak nampak kepentingan untuk buat taklim. Sehingga taklim bibiar gitu, baca tak apa, tak baca tak apa. Sehingga taklim bibiar gitu ya. Kalau bini rajin baca, kalau bini rajin tak baca. Anak-anak tidak dipanggil untuk halqah taklim. Betul tuan-tuan, bila fikir tak ada ni, fikir tak ada. Walaupun ada kebaikan banyak, misalnya mengaji banyak, ada ilmu banyak, tapi fikir agama tak ada, apa yang ada di dia tu dia tak guna untuk bermanfaat. Ilmu agama yang dia pun dia tak guna. Amalan-amalan agama yang dia ada dia pun dia tak ada istiqamah. Betul tuan-tuan, bila kita baca taklim dalam rumah, insya-Allah suasana dalam rumah akan berubah. Orang-orang akan fikir agama. Satu masa kita pergi khidmat di India 2 bulan. Ada surat pada rumah, tulis kata ni nak potong baju selang, nak potong cahaya gapo, potong cahaya gapo, mana-mana hijau kuning putih kan, kita pilih. Kita ada di India masa tu apa ni, handphone ni tak ada, motor tak ada lagi. Surat seminggu nak sampai, seminggu balas. Jadi kita ambil benda lagi, mesyuarat dengan Maulana Umar Prampuri Rahmatullah. Katanya surat kat Tino lagi, tanya kata nak potong baju cahaya apa. Maka dia kata kan, dia kata buat taklim dulu. Maka kata buat. Ini dia tak hasil taklim, hasil taklim. Siapa putusan ambil cahaya apa pun, dia suruh kita buat putusan. Hasil pada taklim menyebabkan seorang wanita ni taat pada suami. Bukan taat saja, hormat. Hormat. Benda ni benda tak nak tanya semua pun. Cuma wayak tak beli baju selatan untuk bercukur dah. Tapi hormat so pilih cahaya. Itu tuan-tuan, karkun-karkun yang kuat dalam kerja dakwah ni. Asah sebenarnya bila keluarga dah pihak agama. Kalau keluarga dah tak pihak, nak kuat tak boleh. Setiap kali nak keluar, nak tekan, nak balas semua.
setiap kali nak buat kaza kena duk horai mana belum pada bayar kau orang lain, kena bayar ke dia dulu. Jadi kau kena buat kena buat istimak dulu baru nak boleh pergi. Tua tanya sama duit buah ni pergi kana. Jadi masalah. Lepas tu dua perkara untuk orang ni sedap buat kerja agama, dua perkara. Satu, anak bini faham. Anak bini kita faham kerja. Faham maksud dan tujuan kerja dia faham. Yang kedua, orang panggil income, bahasa orang kita panggil income. Duit masuk tu baik tetap. Duit masuk tu baik tetap. Masalahnya kalau ahli kita, keluarga kita tak faham agama, maka supaya kata ada bangau tinggi tak faham umur. Kita waktu baik kereta tak boleh, waktu baik sikar tak boleh, waktu baik motor baik bangau terus sekat. Jadi kuat. Tekan ni orang tak faham dalam umur ni kuat menyebabkan kita jadi lemah dalam kehidupan. Itu Nabi SAW bersabda, kelebihan yang Allah SWT bagi pada aku dan Nabi lain tak ada, iaitu semua ahli aku faham agama, dan semua isteri-isteri aku tu faham agama. Nabi-nabi lain ada juga keturunan Nabi ni jadi ahli neraka ada, macam Nabi Nuh alaihissalam tu banyak jadi ahli neraka. Dan Namrud tu adalah keturunan daripada Nabi Nuh, keturunan lapis yang kena daripada Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi apa ni? Jadi Namrud, orang yang mengaku diri jadi Tuhan. Itu tuan-tuan dalam umur kita ni penting. Saya Ali kata kalau mau benar dalam umur, mau benar luar umur. Kalau mau benar luar umur, mana kata mau boleh kontrol, boleh terbitkan dalam umur supaya ada agama, maka mau boleh terbit dan kontrol di luar biar ada agama. Ya kalau umur kita sih selera nak terbit di luar tak boleh. Saya Ali kata benar dalam umur, benar luar umur. Allah dalam umur, Allah luar umur. Itu orang yang buat kerja agama, jangan fikir wak anawi keluarga dia ada taklim, supaya berita-berita akhirat ada setiap hari. Berita-berita akhirat ada setiap hari. Dan kalau keluarga kita faham, maka kemudahan banyak. Jumaah masuk dalam kampung kita, di masjid kita nak bagi nusrah ke ayat sepatah ya. Tagih palahun bagi kita ni solat tadi, keluarga kita kena cara kejemuk. Pakak dengan anak dengan bini, pakak gula, pakak dengan anak. Bini masak, bini anak bergula ke apa, boleh tekek ke apa, bibik pergi ke sejid. Macam mana orang India dah buat. Bila kita pergi, dia tak sah-sah anak tak apa. Makan roti boleh tak? Kata boleh. Siapa pergi dah lagi. Dengan kata tekek 20 tangan. Dia ni paktir, dia ni paktir. Dia buka. Kadang-kadang bagi roti bukuh lekai kan serba. Ini adalah satu perkara yang ringan kalau keluarga kita faham agama. Tapi kalau keluarga kita tak faham, sekali masuk 2 kali, harana kita semua mana 2 bulan dah dulu. 2 bulan dah. Setahun ni kali dah. Tak ada sarah ke lain. Mari fikir. Macam sahabat bila dia klik royak, orang rumah dia kata ada tetamu lagi. Makin naik dah tak? Ya tak ada hak anak. Kena makin tak apa dah tak. Dia nak tidur, nak jamu dia. Lepas tu lagi bawa muakid siap mau mapuh kita. Buatkan tak apa, kita mapuh. Bini pun kerja sama. Anak buat, bini pun kerja sama tu laki pun buat. Makin Allah tangi ke belaga. Moga leglak ke? Gua tanya belaga oleh Taala. Kita tamu rasa kata tuan rumah pun makan tu. Siapa tengok tu dia mampu. Tapi benda ni nak buat tak boleh kalau tidak faham yang sama. Benda tak faham, tak boleh buat. Walaupun benda kecil, roti 5 roti 3-4 roti pun. Tapi tak faham tak boleh buat.
Bagi esok bila temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Mu buat gapo semalam?" "Mu buat gapo semalam?" Kata ada. Ada ni pasal Allah Taala tu ayat Quran ni. Nabi baca ayat Quran. Yang Allah SWT tu dengan asbab dia. Orang-orang yang sanggup diri dia susah untuk tetamu. Betul dengan taklim ni. Taklim rumah, baca beberapa fadilah ni akan ubah fikir orang rumah kita. Nasib tak baik. Orang yang keluar tak ada berhenti, tapi fikir untuk hidup amalan rumah tak ada. Fikir nak bayar semata. Gas satu ni lama dah kita tak bayar dah fikir. Apa dia mahu tak boleh kita kata. Setiap amalan-amalan yang syarat ni, Maulana Yusuf kata, bukan pada amal syarat, tapi semua tu daripada Allah SWT. Allah nak ambil kerja pada siapa, kita boleh kerja. Ya Allah tak ambil kerja, nak apa tak boleh. Kata ulama, satu hari akan datang, mau akan nampak orang-orang lama yang tak ada kerja. Mereka tak menyana dinding. Tak ada kerja kan apa? Kerana kerja dia tak kerja. Kerja dia tak kerja. Mana seorang Ta'ala kata, orang yang mana Allah SWT kerja ke dia, lepas tu dia tak kerja, satu hari akan datang Allah SWT tak kerja ke dia. Kalau kita jadi sepangat aja speed do lewat perut kali dengan kereta, tapi tak ada pihak guna sekali apa. Jual pun jual lagi dengan kereta juga, saya speed. Itu dua perkara ni, taklim rumah, nak fikir bagaimana nak hidup. Kalau kita buat isteri kita kuat 3 hari dan sebagainya. Mana 27 hari kamu khidmat pada aku, tapi 3 hari ni aku nak khidmat kamu. Seorang kita. Petang kita tanya, pagi kita tanya, tengah hari kita tanya, nak pakai gapo, nak pakai gapo. So kata kita khidmat dia. Kemung sains sekali tanya dia dah kerja apa, dia kata dah buat umur saya apa, buat umur jual. Lampu kata lampu ambil duit boleh kata 500 300 ribu stay lah apa. Tapi orang kerja nak pergi molek. Kalau kita nak rumah kerja apa, tanya dia. Dia tak tahu. Orang dakwah tak kerja, orang dakwah pergi ni kerja jatuh. Itu saja. Dia cari duit, sarwa ke rumah. Kata kalau pian anak rumah ke. Dia tak bini. Baju-baju mu pakai biar basah. Bini. Anak pergi sekolah pian ke atas. Bini. Lemak tempat tidur mu kain-kain pian saleh. Bini. Anak sakit biasa bini. Dia tanya tak ingat apa kata, tanya banyak. Ya bini. Pak kata mak kata bini tak kerja. Bini tak buat apa, teman bayar aku dah bini mu tak ada buat apa. Mau kerja sore, bini duduk saja mana. Kata ni kelemahan orang laki-laki. Kelemahan orang laki-laki iaitu dia tak nampak letih lelah bini dia lemah, dia tak nampak. Silap waktu lambat sikit juga koh. Silap retina lupa bergarai lagi gula sikit murah. Tok laki tidur dah tu, bini tak tidur lagi. Serah. Sebab itu mana beberapa bulan yang khidmat kita tu, kita buat dia keluar mastora sekali, cuba terakhir khidmat sekali. Nak disejik bagi nasi bagi tina makan wasolah. Gula tu nak buka ke timbel lah. Cedak dah boh sekejap lagi boleh kejap. Nak we ahli makan lebih sedap. Kita 3 bulan 4 bulan sekali, tapi dia buat kita nak hari kawan. Itu orang yang buat kerja dakwah tak nak fikir hal keluarga, tak nak fikir hal bini. Mana maklak, dia kata
orang buat kerja dakwah kuat tapi tak fikir tentang keluarga dan anak bini, ini bukan orang dakwah sebenarnya. Ni lah orang kena dakwah. Orang kena dakwah sejati ni dah. Pasal apa? Dia tak fikir untuk bini dia, anak dia ada agama lagi hidup. Bagaimana dia nak fikir hak umat? Walaupun dia buat rusing, buat serabut dan suara itu royal, drama semua, bukan sungguh. Kalau sungguh, dia akan usaha anak isteri dia supaya hidup dalam agama. Lepas tu kita tak nak fikir banyak lah. Mana alias mulakan dengan taklim, buat isteri kita pergi taklim minggu dan jaga-jaga sekali buat isteri kita keluar di jalan Allah SWT sebagai jiwa masyarakat. Ini we tak kata lagi berapa boleh tak ni kaku sehari sikit apa atau 3 hari boleh berapa 40 hari boleh apa 10 hari boleh berapa masalah. Bila tak ada fikir we gapo pun buat kita habis. Berkah we kile bagi dengan lain tak tu. Siapa rumah tak ada gapo-gapo. Itu kehidupan kita tak berubah, kehidupan ahli-ahli pun tak berubah. Ini 5 amal yang mana Allah SWT itu sehingga ada satu masa ada seorang orang lama di Nizamuddin, tak ingat Meji Mihrab ke siapa, dia kata satu masa mana Yusuf rahmatullahi alaih suruh kami hadap di Mekah Nizamuddin keluar habis, tinggal beberapa orang yang boleh hidupkan amal 24 jam, beberapa orang. Lepas tu keluar habis. Keluar apa? Keluar untuk pergi hidupkan 5 amal pada kawasan-kawasan yang hatarut gitu. Saya kata dia ni pergi jahat, dia ni pergi betul, cuma ni pergi bangun sinar, pergi basain dan sebagainya. Dia untuk apa? Untuk hidupkan 5 amal. Ada satu ketika kami ditazkiyah oleh Maulana Yusuf Taala supaya keluar pada mereka orang mukimin bukan orang 40 hari, bukan orang 4 bulan, orang yang naik boleh Mekah, naik boleh rumah, orang yang sebulan Mekah, sebulan rumah, sebulan Mekah, sebulan rumah. Ada juga orang 3 bulan Mekah, sebulan rumah. Macam-macam ada mahatu kita depan. Yang ni setara ni Maulana Yusuf keluar untuk bangunkan 5 amal. Karena dengan 5 amal, susunan 5 amal menyebabkan agama akan hidup. Kita buat kerja dakwah ni kita pergi esok 3 hari saja. Itu 14 tahun. Lepas tu dengar kau baju mana pakai kaki. Kita kerja dah, kita tak kerja lagi. Kerja kita kena fikir bagaimana dalam kampung kita amal agama hidup. Dan bagaimana dalam keluarga kita amal agama hidup. Kita buat setahun ni, lepas tu kita doa pada Allah SWT supaya Allah SWT bagi bantuan dan pertolongan. Kita buat kerja dengan tertib tawakal tak boleh. Jangan tawakal seperti orang jahil tawakal. Orang jahil tawakalnya suruh ulak-ulak ke Tuhan. Hati hidup suruh Tuhan. Serga ngakau suruh Tuhan. Lapaknya suruh Tuhan. Allah SWT beritahu aku jadikan manusia untuk usaha. Maka nak kereta sutir kena usaha dia. Nak kebun les 10 rai pun kena usaha. Nak rumah sutir pun kena usaha. Orang nak jadi doktor mengaji puluh belah tahun. Nak boleh sertifikat doktor membuka klinik buat orang tu belah tahun mengaji. Siapa umur kat 40, umur 30 lebih. Ya, kalau dengan sertifikat skeping orang sanggup usaha sampai belah tahun, buat apa ngata kat syurga kita tak buat sanggup usaha. Hal tu boleh kerja sekat mati je. Tapi kat syurga ni bentuk sama lah. Begitu nak keluar dakwah mudah. Nak jadi orang dakwah mudah. Tapi nak kerja dakwah tu payah. Sekadar jadi orang dakwah pakai je tak apalah. Orang ngaku kata kita orang dakwah. Nak buat dakwah rajin ngicap orang bayar ke orang kan kata kita dakwah. Tapi orang kerja dakwah sungguh dia bangunkan amalan pada setiap tempat yang dia duduk. Itu ulama kata
Hari ini mereka gunakan alat-alat untuk menghidupkan agama. Guna surat khabar, guna majalah, guna apa ni, guna ceramah, guna gotu, guna ni, melalui alat semua. Tapi apa tak hidup? Pasal masa sahabat mereka tak guna alat, mereka buh agama lah diri, lepas tu setiap tempat dia pergi wujud agama, timbul agama. Orang ada agama, di mana agama akan tumbuh situ. Orang ada agama, dok mana agama akan tumbuh situ. Pasal dia amal agama serta ada fikir untuk menghidupkan amalan agama. Dia amal agama, hidup, dan dia ada fikir untuk menghidupkan agama. Manusia kata bila kamu ada semangat dengar dan ada semangat menyampai. Semangat dengar ada, semangat menyampai ada. Semangat belajar ada, semangat menyampai ada. Maka kerja akan luas. Semangat untuk dengar ada. Dengar tu semangat ada. Lepas tu bila dengar tu, semangat untuk menyampai tu ada pula. Semangat nak belajar tu ada. Lepas semangat nak pergi apa yang belajar tu, pergian itu ada pula. Maka agama hidup. Hari ni semangat dengar pun tak ada lah kita. Semangat nak dengar pun tak ada. Dengar banyak 5 minit dengar. Kalau dengar kecek sia-sia 3 je tak apa lagi. Kecek sia-sia, kecek nak bubuk tak boleh, nak bubuk senaga boleh pahala tak ada. Oh tu tak ada ke. Lepas tu mana perhati. Okey kecek lepas tu ada nak tekan orang kecek durah lagi. Oyak tu lambat lagi. Lepas tu kena. Kamu tahu mana ni? Aku tak tahu. Jadi bodoh sikit. Tak tahu berita dunia tu rasa bodoh. Itu kita nak buat serta fikir bagaimana nak hidup.